Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-murid, Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada hari ini selepas kita diberi masa beberapa hari untuk kita bercuti sempena Aidilfitri. Baik, untuk hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam keadaan belajar di rumah, PDPR. Okey. Jadi murid-murid boleh buka buku teks Pendidikan Islam tahun 4, muka surat 146, bidang sirah. Okey, tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, buka buku teks muka surat 146. Okey, baik. Jadi sementara buka tu boleh dengar saya cakap sekejap lah. Baik. Sifat wajib Rasul ada 4. Saya rasa murid-murid mungkin dah belajar dah di sekolah agama. Okey, sifat wajib Rasul ada 4. As-sidqu, al-amanatu, at-tablighu, al-fatanatu. Jadi kita hari ni kita nak belajar yang keempat tu, al-fatanatu. Okey, apa itu al-fatanatu? Al-fatanatu boleh buka buku teks muka surat 147. Maksud fatanah yang ada nombor 4 tu. Okey. Jadi murid-murid dalam gambar tu ada sebahagian murid-murid lah bertanya kepada ustazah dia, fatanah itu apa? Apakah maksud fatanah? Jadi ustazah dia jawab apa? Fatanah bermaksud bijaksana. Itu je yang penting kita kena ingat. Okey, bijaksana ataupun kita sebut pandai. Dalam sesuatu situasi Nabi ni bijaksana menyelesaikan masalah. Okay, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Okey, nanti kita akan tengoklah. Okey, apakah situasi-situasi yang menunjukkan Nabi itu bijaksana menyelesaikan suatu permasalahan. Okey, tadi ada 4 kan saya katakan sifat wajib Rasul ada 4. As-sidqu benar, al-amanatu kepercayaan, at-tablighu menyampaikan, al-fatanatu bijaksana. Okey, jadi kita akan tengok hari ini kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang nombor 4 tu dia punya maksud lah. Maksud fatanah adalah bijaksana. Kena ingat ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bersifat dengan sifat bijaksana. Okey, apakah bukti Nabi Muhammad SAW itu bijaksana? Boleh buka muka surat 148. Okey, itu yang ada dalam buku teks muka surat 148 dan juga 149 itu sebahagian daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada di saat Nabi Muhammad SAW ada dan Nabi berjaya menyelesaikan permasalahan itu dengan bijaksananya Nabi Muhammad SAW. Okey, baik. Yang pertama, peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Murid-murid tahu tak apa itu batu Hajar Aswad? Okey, nanti boleh tanya ibu ayah lah. Apa itu batu Hajar Aswad? Tapi secara umumnya batu Hajar Aswad adalah satu batu yang sekarang ini ada di salah satu penjuru Kaabah. Kaabah kan tempat segi kan. Kaabah ada satu penjuru tu ada batu Hajar Aswad. Jadi ketika itu Qabilah ketua-ketua satu puak tu ada dekat zaman Nabi tu ada beberapa puak lah. Ada beberapa puak dan ketua itu berebut untuk masing-masing meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya. Batu nak letak dekat tempat salah satu daripada penjuru Kaabah tu. Okey, mereka berebut punyalah fikir macam mana cara nak menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW mencadangkan, dia ambil satu hamparan kain. Dia letakkan hamparan kain, dia letakkan Hajar Aswad di tengahnya. Jadi ketua setiap kabilah tu pegang penjuru setiap kain, angkat. Jadi Nabi ambil batu yang diangkat oleh setiap ketua kabilah tu dan meletakkan di tempatnya. Kita tengok yang nombor 1 tu dia kata apa? Peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Kita baca sama-sama. Nabi Muhammad SAW mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya. Tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab.
Okey, jadi kabilah Arab tu, ketua-ketua kabilah tu berpuas hati. Okey, aku nak letak, yang tu kata aku nak letak, aku patut letak. Jadi Nabi kata, okey, kita ambil kain, letak batu Hajar Aswad di tengahnya, masing-masing pegang penjuru, angkat. Oh, jadi mereka berpuas hati, berasa lapang dada sebab masing-masing berperanan untuk meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya. Okey, baik. Itu yang pertama, menunjukkan Nabi itu bijaksana. Yang nombor dua, okey, dia kata apa? Strategi berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat balik ketika peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, Nabi Muhammad dikepung rumahnya. Okey, nak dibunuh. Dia kata Nabi Muhammad keluar, mereka nak bunuh. Sesiapa dapat membunuh Nabi, ganjarannya terlalulah besar. Jadi disebabkan nak merebut ganjaran tu, masing-masing ramai yang nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Nabi, pendek cerita, Nabi berjaya keluar. Tetapi jalan Nabi nak pergi ke Madinah tu, Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jalan Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tak digunakan jalan biasa. Okey, kalau kita tengok dekat situ, dia kata apa? Keterangan dekat ada apa tu? Ada peta tu kan. Dia kata jalan umum dengan jalan hijrah. Jalan umum tu jalan yang biasa orang guna. Yang kedua tu jalan hijrah, jalan yang Nabi guna untuk pergi ke Madinah. Kalau kita tengok jalan umum tu dekat je, kan? Tapi jalan hijrah Nabi tu terlalulah jauh, pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Itu menunjukkan bijaknya Nabi. Kenapa? Supaya Nabi tidak dapat ditangkap oleh orang-orang yang nak membunuh Nabi Muhammad SAW. Okay? Tengok kat situ dia cerita apa. Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Dia tak guna. Yang jalan umum tu dia tak guna. Nabi Muhammad SAW menggunakan jalan lain yang dibantu Abdullah bin Uraiqid, seorang yang bukan beragama Islam. Okay? Jadi Nabi upah seorang penunjuk jalan, tunjukkan jalan macam mana nak sampai ke Madinah, tetapi menggunakan jalan lain selain daripada jalan yang orang lain guna. Jadi disebabkan strategi Nabi inilah Nabi selamat sampai ke Madinah. Orang kafir Quraisy tak dapat tangkap Nabi, tak dapat nak bunuh Nabi. Sampailah Nabi di Madinah. Baik. Itu kita cerita dua je ni dulu. Dua peristiwa yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu bijaksana. Yang pertama tadi apa? Peletakan batu Hajar Aswad. Semua kabilah berpuas hati dengan pendapat ataupun cadangan Nabi. Yang kedua, Nabi berhijrah tak guna jalan biasa, Nabi guna jalan yang lain. Jadi untuk yang seterusnya, murid boleh bacalah muka surat 149 tu, cerita-cerita lain yang menunjukkan Nabi itu bijaksana, pandai Nabi itu dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi saya rasa cukup sekadar ini untuk hari inilah. Nanti kita akan sambung pada kesempatan yang di lain masa. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.